Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya dapat kita dipertemukan kembali untuk kita bersama-sama menyambung pembelajaran kita dalam subjek sejarah. Okey, pada sesi pembelajaran kita kali ini, kita masih berada di unit kita yang keempat, di mana kita akan membincangkan tentang kesan daripada akibat penjajahan. Kita akan lihat dari segi pentadbiran. Okey, pada kali ini kita akan fokus tentang pentadbiran dahulu, di mana berlakunya perubahan dalam sistem pentadbiran di Tanah Melayu, di Sarawak dan juga di Borneo Utara, ataupun kita panggil sekarang sebagai Sabah. Okey, tanpa kita membuang masa lagi, kita terus masuk pada perbincangan kita, iaitu tentang sistem pentadbiran semasa penjajahan British. Okey, semasa penjajahan British ini, tertubuhnya negeri-negeri Selat, berlakunya pentadbiran monarki di Sarawak, pentadbiran SBUB di Sabah, negeri-negeri Melayu bersekutu ditubuhkan dan terbentuknya negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, tanpa kita buang masa, kita masuk terus kepada penubuhan negeri-negeri Selat pada tahun 1826. Okey, negeri-negeri Selat ni terbentuk daripada 3 negeri, iaitu yang pertama Pulau Pinang, yang kedua Melaka dan yang ketiga ialah Singapura. Di mana mereka ini terletak di bawah satu bendera. Okay, bendera warna biru itu adalah bendera untuk negeri-negeri Selat pada masa itu. Dan ketiga-tiga negeri ini telah digabung, lalu terbentuklah negeri-negeri Selat, dan mereka merupakan tanah jajahan mahkota. Okay, tanah jajahan mahkota ni bermaksud negeri yang diperintah secara langsung oleh kerajaan British. Maksudnya ketiga-tiga negeri ini diperintah secara langsung oleh kerajaan British dan mereka ditadbir oleh Gubernur. Okay, boleh lihat gambar yang Ustaz dah sediakan kat belakang ni ialah gambar untuk Gubernur negeri-negeri Selat. Ni di antaranya lah, iaitu Sir Andrew Clark dan juga Sir William Jervois, dan ramai lagi. Ini adalah contoh yang Ustaz boleh berikan kepada kamu. Dan yang seterusnya, kita terus pergi kepada Sarawak. Pada tahun 1841, datangnya James Brooke menjajah Sarawak dan membentuk pemerintahan bercorak monarki. Okay, James Brooke ni juga dikenali sebagai Rajah Putih pada masa itu, dan dia telah membahagikan Sarawak kepada 5 bahagian dan setiap bahagian itu ditadbir oleh residen. Okey, yang seterusnya kita pergi pula kepada syarikat Borneo Utara, iaitu Sabah. Pada tahun 1881, SBUB telah menjajah Sabah, di mana mereka telah membuat iaitu lembaga pengarah SBUB di London, memberikan arahan secara langsung terhadap hal ehwal pentadbiran di Borneo Utara. Maksudnya lembaga pengarah SBUB dekat London tu, mereka yang kawal hal ehwal pentadbiran di Sabah pada masa itu. Dan pentadbiran negeri Sabah diketuai oleh Gubernur, iaitu W.H. Treacher, dan ada lagi. Dan yang seterusnya, kita terus pergi kepada negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1896. Terbentuknya keempat-empat negeri ini di bawah negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu Selangor, Pahang, Negeri Sembilan dan juga Perak. Okey, kita lihat penerangannya di mana ditubuhkan pada tahun 1896. Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu ni ditubuhkan pada tahun 1896. Okey, gambar di atas tu lah gambar bendera untuk negeri-negeri Melayu bersekutu, di mana setiap negeri ini ada 4 tadi, diletakkan residen. Residen dilantik untuk mengurus pentadbiran negeri. Residen ni ialah daripada British lah. Maksudnya residen ni berkuasa dalam urusan pentadbiran negeri di keempat-empat negeri, di Selangor, di Pahang, di Negeri Sembilan dan juga di Perak. Tetapi residen tak boleh masuk campur hal ehwal agama dan adat istiadat. Kuasa mereka dalam pengurusan pentadbiran sahaja. Untuk hal ehwal agama dan adat istiadat tiada kuasa untuk mereka. Dan di belakang ini ialah gambar residen negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang pertama ialah J.W.W. Bush, iaitu di Perak. Yang kedua, J.G. Davidson di Selangor, Martin Lister di Negeri Sembilan, dan yang terakhir J.P. Roger di Pahang. Dan gambar yang hujung itu ialah gambar Frank Swettenham, iaitu Residen General pertama. Maksudnya dia ketua kepada semua residen lah. Maksudnya dia yang lead semua residen-residen dekat setiap negeri-negeri ini. Okey,
Yang seterusnya pula, kita lihat pula kepada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ditubuhkan pada tahun 1909 dan 1914. Negeri-negeri Melayu bersekutu tadi ditubuhkan pada tahun 1896. Kenapa negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ditubuhkan lewat pada tahun 1909 dan 1914? Okey, ini disebabkan oleh pada masa itu Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu terletak di bawah pemerintahan Siam. Okey, maksudnya pada tahun 1909 Siam membuat perjanjian dengan British. Mereka menyerahkan Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu kepada British. Apabila British dapat keempat-empat negeri ini, maka mereka terus bentuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Tapi kenapa dengan 1914? Okey, kita lihat penerangannya. Pada tahun 1909, Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu membentuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Tetapi pada tahun 1914 pula masuk pula Johor. Johor ni masuk lewat sikit. Dia join pada tahun 1914. Johor pula masuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Untuk negeri-negeri Melayu bersekutu tadi, ada siapa yang ketua untuk kawasan pentadbiran? Ialah residen. Tetapi untuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, hanya penasihat British dilantik untuk membantu pentadbiran negeri. Maksudnya Raja dan Sultan tu masih berkuasa dekat negeri-negeri ni. Negeri apa? Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu dan Johor. Berbeza dengan negeri-negeri Melayu bersekutu tadi. Kita boleh lihat perbezaannya. Maksudnya dekat negeri-negeri Melayu bersekutu tadi, Raja dan Sultan tak ada kuasa, hanya dalam hal ehwal pentadbiran agama dan ada istiadat sahaja. Untuk Raja dan Sultan dekat negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, mereka masih berkuasa penuh dalam pentadbiran negeri, cuma ada penasihat je. Dekat situ perbezaan dengan negeri-negeri Melayu bersekutu tadi. Okay, kita boleh lihat gambar kat belakang ni. Ustaz dah sediakan peta tanah Melayu. Peta tanah Melayu ni kita boleh lihat sekali imbas negeri-negeri selat yang berwarna merah tu. Itulah negeri-negeri selat. Masuklah Pulau Pinang, tu Dinding, Malacca dan juga Singapura. Yang seterusnya ialah negeri Melayu bersekutu yang berwarna kuning, iaitu Selangor, Pahang, Negeri Sembilan dan juga Perak. Dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang berwarna biru tu, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Okey. Dan insya-Allah setakat itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Kita terus masuk pada kesimpulan, di mana kita dapat lihat British telah menerapkan pelbagai perubahan dalam sistem pentadbiran dengan adanya dekat Sarawak sistem monarki, dekat Sabah ada Syarikat Borneo Utara British, dekat Tanah Melayu ada apa? Negeri-negeri Selat, ada negeri-negeri Melayu bersekutu dan ada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kelima-lima ni tadi ada perbezaan dalam sistem pentadbiran mereka. Sebab apa? Sebab kita boleh lihat ada negeri kuasa sultan lagi besar, ada negeri sultan dan raja tak ada kuasa, hanya residen yang berkuasa. Ada negeri berkuasa sepenuhnya, penjajah tu berkuasa sepenuhnya. Okey, dekat situ Ustaz dah jelaskan dan kita boleh ambil penjelasan dan pengajaran daripada kisah ini, kisah penjajahan ni. Mana mereka telah datang ke negara kita, menjajah negara kita dan merubah pelbagai sistem pentadbiran, dan insya-Allah kita hendaklah bersama-sama menguatkan semangat cintakan negara kita untuk kita memperjuangkan negara kita daripada dijajah lagi. Maksudnya kita mesti berkuat melindungi negara kita untuk mengelakkan peristiwa ataupun sejarah yang telah berlaku pada masa dahulu berlaku lagi pada masa akan datang. Dan insya-Allah sama-sama kita bersatu padu dalam membentuk negara yang hebat daripada segi agamanya dan daripada segi politik, ekonomi dan sosialnya. Dan insya-Allah semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.